Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 memilih tajuk tugasan Konsep Kebenaran Menurut Perspektif Ibnu Sina. Nama saya Nuraudah binti Zaman, nombor matrik 1210395, dan ahli yang lain iaitu Muhammad Firdaus bin Hazimin, nombor matrik 1210425, Muhammad Daniel bin Madzin 1210417, Siti Zuraini binti Nur Izam 1210404, dan akhir sekali iaitu Aina Nadirah binti Muhammad Isa 1210420. Selain itu, kandungan yang akan kami bentangkan adalah yang pertama, latar belakang kajian, yang kedua, sorotan literature, yang ketiga, metodologi kajian, yang keempat, latar belakang tokoh, yang kelima, konsep kebenaran mengikut perspektif Ibnu Sina, yang keenam, sumbangan Ibnu Sina, dan akhir sekali adalah rumusan. Kita akan masuk kepada latar belakang kajian. Falsafah bermaksud kecintaan terhadap hikmah. Perkataan falsafah berasal daripada perkataan Greek iaitu philo yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud hikmah. Seterusnya kita akan masuk ke masalah kajian. Menurut dari kereta akhbar berita harian, kesedaran generasi kini terhadap kepentingan sejarah boleh disifatkan sekadar bermusim kerana kebiasaannya. Ramai akan mula mengambil kisah mengenainya hanya menjelang tarikh penting. Kata-kata ini adalah daripada sejarawan yang juga ahli akademik iaitu Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Koh Kai Kim. Dan yang terakhir, objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti latar belakang tokoh Ibnu Sina. Yang kedua, menjelaskan konsep kebenaran menurut Ibnu Sina. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor Ibnu Sina dalam mencari kebenaran. Sorotan literature. Kami memilih tajuk konsep kebenaran mengikut perspektif Ibnu Sina. Kami akan memperjelaskan ataupun menerangkan perihal latar belakang Ibnu Sina serta menjelaskan konsep kebenaran secara umum. Kemudian kami akan mengatakan 3 objektif kajian iaitu yang pertama, mengkaji latar belakang Ibnu Sina, yang kedua, menjelaskan konsep kebenaran menurut perspektif Ibnu Sina, dan yang ketiga, menjelaskan faktor Ibnu Sina dalam mencari kebenaran. Skop kajian yang kami akan gunakan melalui jurnal, buku dan sumber internet. Metodologi kajian yang akan kami gunakan adalah kepustakaan. Bahagian analisis pendapatan kajian pula, kami akan menerangkan latar belakang Ibnu Sina seperti riwayat hidup dan sumbangannya kepada masyarakat serta 2 objektif yang lain. Dan pada akhir sekali kajian ini juga kami akan nyatakan beberapa implikasi dan cadangan seperti sentiasa berusaha untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan. Metodologi kajian. Kaedah penyelidikan kepustakaan atau dikenali sebagai library research merupakan kaedah yang biasa digunakan oleh para pengkaji untuk mendapat data dan bukti kajian. Hal ini kerana maklumat yang diperolehi merupakan maklumat tepat dan boleh digunakan sebagai rujukan dalam sesuatu kajian ilmiah. Dan kaedah ini merupakan salah satu kaedah yang penting bagi mendapatkan maklumat atau kuasa ilmu bagi tugasan kajian ini. Latar belakang tokoh. Riwayat hidup tokoh Ibnu Sina. Nama sebenarnya ialah Abu Ali Al-Husain Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Nama terkenal beliau dikenali sebagai Ibnu Sina dan dikenali juga di sebelah barat sebagai Avicenna. Beliau telah berasal dari keturunan dan bangsa Turki. Hal ini kerana ayahnya yang berasal dari Balkh, Turki. Beliau dibesarkan di Ashnaf dalam daerah Bukhara, Turkistan pada tahun 980 Masihi bersamaan 370 Hijrah. Selain itu, pendidikan awal beliau adalah di Bukhara, di daerah kelahiran beliau. Seterusnya, beliau telah menghafal Al-Quran ketika berumur 10 tahun, di mana selesai mempelajari Al-Quran sejak kecil lagi. Kemudian mempelajari ilmu perubatan, falsafah dan logik. Setelah berumur 16 tahun, beliau sudah menjadi doktor yang terkenal, di mana beliau berjaya mengubati Nuh ibn Snars, Raja Saminid, di mana doktor-doktor yang lain ketika itu gagal. Dan akhir sekali, beliau telah meninggal dunia ketika berumur 57 tahun dan dikebumikan di Hamadan, atau ada yang mengatakan di Hamadan, iaitu pada tahun 1037 Masihi bersamaan 428 Hijrah. Seterusnya, saya akan menyambung pembincangan ini dengan menerangkan konsep kebenaran mengikut perspektif Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, hakikat kebenaran dapat membezakan atau memperjelaskan perkara yang benar ataupun perkara yang tidak benar. Di dalam aspek kebenaran terbahagi kepada 2 aspek, iaitu konsep nazariah dan konsep amaliah. Konsep nazariah membawa maksud ketentuan yang berhubungan dengan hal-hal yang kita ketahui namun tidak berlaku secara praktikal. Manakala konsep amaliah pula membawa maksud ketentuan yang berhubungan dengan apa yang diketahui dan berlaku secara praktikal. Pada hubung kait ilmu falsafah dan kebenaran, Ibnu Sina secara umumnya berpendapat bahawa ahli falsafah mempunyai dan memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan manusia. Di antara faktor yang mempengaruhinya ialah, yang pertama, ilmu agama sangat memerlukan falsafah sesuai dengan konsep yang dibawa oleh ahli falsafah. Yang kedua, kebenaran wahyu yang diterima Nabi sejalan dengan kebenaran yang dicapai oleh falsafah. Dan yang ketiga, Al-Quran memerintahkan manusia untuk nazar, iaitu menggunakan logikal atau falsafah. Seperti salah satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hajj, "Fa'tabiru ya ulil absar." Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan perihal akal dan intuisi dalam konsep kebenaran Ibnu Sina. Akal digelar sebagai kamal al-awwal. Al-kamal
digelar kerana ia berpotensi memberikan kesempurnaan pada persepsi serta pelbagai kegiatan lain. Hal ini telah diperjelaskan oleh Ibn Sina bahawa kebenaran itu sangat berkait rapat pada kualiti ilmu pengetahuan yang ada pada seseorang individu. Selain itu, intuisi sebagai al-hajj atau huduri dan insting. Hal ini juga dijelaskan sebagai sebuah usaha untuk mencapai kesempurnaan jiwa melalui konsep atas realiti, teori dan praktikal sesuai kemampuan manusia yang tidak berdasarkan rasional semata-mata. Dan seterusnya, nombor kosong, sumbangan Ibn Sina. Ibn Sina ni merupakan seorang ahli falsafah Islam terkenal serta pakar perubatan unggul pada zamannya dan abad selepasnya. Beliau dikagumi di kalangan masyarakat Islam dan bukan Islam, Timur dan Barat. Ibn Sina ni mempelajari ilmu perubatan dengan mendalam hingga beliau muncul sebagai pakar perubatan seawal umur 17 tahun. Sumbangan-sumbangan Ibn Sina ialah yang pertama, Ibn Sina ni mahir dalam bidang fizik. Kepakaran beliau dalam bidang ini telah mengkagumkan ahli sains. Buktinya, ahli sains Vienna, Itali bernama Leopold membuat kajian 800 tahun selepas kematian Ibn Sina mengatakan kajian yang dibuat oleh Ibn Sina jauh mendahului zamannya. Terusnya ialah karangan Ibn Sina Al-Qawanin fi Al-Tab, kaedah perubatan sebanyak 14 jilid dianggap sebagai himpunan pembenaran ilmu perubatan. Buku ini menjadi rujukan utama universiti-universiti di Barat sehingga abad ke-16 fasih dan telah dicetak sebanyak 21 jilid ke dalam bahasa Latin. Yang seterusnya, Ibn Sina ni juga turut menjadi penyumbang kepada farmakologi iaitu bidang sumbangan ilmu seperti mengembangkan ilmu psikologi, memperkembangkan kepentingan emosi dalam pemulihan dan memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung. Akhir sekali, sumbangan Ibn Sina yang terakhir ialah beliau juga telah menghasilkan 250 karya dalam berbagai bidang termasuk ilmu falsafah dan logika. Antara karya Ibn Sina yang masyhur berkaitan ilmu falsafah ialah kitab Al-Najat dan kitab Al-Isyarah wa Al-Tabr dan Bihats. Kesemua karyanya menunjukkan penguasaan dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan hakikat kebenaran. Hal ini mempengaruhi pemikiran umat Islam dan Barat dalam membentuk sistem pendidikan. Yang ketujuh, kesimpulan bahagian rumusan. Yang pertama, asas kebenaran menurut pandangan Ibn Sina dalam falsafah disebut sebagai hikmah. Yang kedua, kebenaran berkait rapat dengan kualiti ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, intuisi juga terdapat banyak terma dan istilah, antaranya adalah makrifah, tahsin, mulahazah dan al-hadis. Antara implikasi positif daripada ilmu falsafah ini adalah yang pertama, seseorang itu dapat membezakan antara yang benar dan salah. Selain itu, seseorang itu akan berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup, tidak kira dari segi ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Akhir sekali, seseorang itu tidak akan mementingkan diri sendiri. Bagi implikasi negatif pula, yang pertama, seseorang itu tidak mematuhi undang-undang. Seterusnya, seseorang itu tidak akan berlapang dada dalam isu perbezaan pendapat. Hal ini demikian kerana merasakan dirinya sahaja yang betul dan orang lain sebaliknya. Akhir sekali, seseorang itu akan cenderung kepada pemikiran yang salah atau apa yang disebut sebagai falasi. Antara cadangan yang dapat diusulkan, pertama, hendaklah kita menyelidiki sesuatu kebenaran kerana orang yang bijaksana tidak akan mempercayai sesuatu fakta secara bulat-bulat. Seterusnya, kita hendaklah berlapang dada serta meraihkan pendapat orang lain kerana sudah kita maklum bahawa setiap orang mempunyai sistem kepercayaan masing-masing. Akhir sekali, berusahalah menambah dan mencari ilmu pengetahuan supaya tidak terjerumus kepada kejahilan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.